Muka surat 341 bab ke-6. Jika kain yakni yang akan dipakai untuk bersembahyang itu kecil atau pendek, dhayiqan asal maknanya sempit, itu makna asalnya, tapi di sini dengan makna kecil atau pendek. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sa'id bin Al-Harith, katanya, kami telah bertanya Jabir bin Abdullah tentang bersembahyang dengan memakai sehelai kain sahaja. Beliau menceritakan, saya keluar bersama Nabi SAW dalam salah satu perjalanannya. Pada suatu malam, kerana sesuatu urusan, saya telah pergi menemui Nabi SAW. Baginda SAW sedang bersembahyang. Aku hanya memakai sehelai kain sahaja. Kerana itu saya berselimut dengannya dan bersembahyang di sampingnya. Apabila Nabi SAW selesai bersembahyang, baginda bersabda, kenapa datang malam, wahai Jabir? Aku pun menceritakan kepadanya hajatku. Apabila aku selesai, yakni menyatakan hajatku, baginda pun bertanya, selimut apa yang aku lihat ini? Aku berkata, ia adalah sehelai kain. Maksud beliau ialah ia adalah sehelai kain yang kecil, yakni pendek. Nabi SAW bersabda, kalau kain itu besar, berselimutlah dengannya, tetapi gunakanlah sebagai kain pakai, sarung yang dikilas atau diikat di bahagian pinggang kalau kain itu kecil, yakni pendek. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, katanya, ada beberapa orang lelaki bersembahyang bersama Nabi SAW dengan mengikat kain-kain mereka di tengkuk seperti yang dibuat oleh kanak-kanak. Kepada orang-orang perempuan dikatakan, janganlah kamu mengangkat kepala, yakni daripada sujud, sehingga orang-orang lelaki benar-benar telah duduk. Bab ke-7, bersembahyang dengan memakai jubah Syam, jubah Syria, jubah Syam. Hasan berpendapat, tidak mengapa memakai kain yang ditenun oleh orang-orang Majusi. Ma'mar menceritakan, saya pernah melihat Az-Zuhri memakai kain Yaman yang dicelup dengan air kencing. Ali bin Abi Thalib bersembahyang dengan memakai kain yang belum dibasuh. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah, katanya, pernah aku bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Baginda SAW berkata, wahai Mughirah, ambil bekas air itu. Aku pun mengambilnya. Lantas Rasulullah SAW pergi untuk membuang air hingga beliau terlindung dari penglihatanku. Beliau SAW pada ketika itu memakai jubah Syam. Pada mulanya Nabi SAW mahu menyingsing saja lengan bajunya, tetapi ternyata lengan bajunya itu terlalu sempit. Maka beliau mengeluarkan tangan dari sebelah dalam. Selepas itu aku menuangkan air untuknya. Baginda SAW berwudu seperti wudunya untuk sembahyang. Cuma beliau SAW menyapu kedua khufnya, kemudian bersembahyang. Kita tengok semula tadi, baca tadi. Minggu lepas kita telah baca bab berkenaan dengan kain yang agak besar. Kalau kita mempunyai kain yang agak besar, sebaik-baiknya semolek-moleknya kita pakai
dalam bentuk selimut, yakni dengan menutupi kedua belah bahu. Itu sebaik-baiknya. Kalau kain besar, hanya ada selai kain saja, kita hanya ada selai kain saja, dan kain itu agak besar. Semolek-moleknya pakai dalam bentuk selimut. Selimut tu dengan menyilangkan kedua tepi kain itu di atas bahu, yakni dengan menutup kedua belah bahu. Ini lelaki lah ni, kepada lelaki. Kepala tidak perlu ditutup dengan kain itu. Berbeza dengan perempuan. Kalau orang perempuan, kalau perempuan kepala kena tutup lah. Kalau pakai selai kain seperti ni juga kena tutup buku belakang, sampai ke kaki. Sampai ke kaki itu sampai lindunglah kaki. Itu kalau selai kain yang besar. Bagaimana hari ni dia nak cerita kalau kain tu pendek, kain tu kecil, lagu mana nak buat? Kalau kita pakai nak tutup bahu ni, yakni dengan berselimut, tak pandai, dia jadi terbuka bahagian bawah dia. Dia jadi terbuka bahagian bawah. Misalnya akan nampak lutut ke, akan nampak paha ke, kalau nak tutup alik atas. Mana lebih penting sekarang ni dalam keadaan ni? Kalau ada selai pakaian, selai kain saja, kain kosong, selai saja. Kalau baju tu selai juga kan. Tidak cerita baju ni, cerita kain kosong, seperti kain selimut kita kata. Kalau kain selai yang kecil, kita tidak perlu jagalah hak bahagian atas tu. Yang ni kalau tidak menutup bahu pun tak apa. Daripada sinilah jumhur ulama, termasuk Imam Bukhari, seperti baru ni sudah kita bincang dah, mengatakan bahu ini tidak termasuk dalam aurat ataupun sesuatu yang perlu ditutup, yang perlu ditudung ketika bersemayam. Berbeza dengan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu pendapat dia yang masyhur, dan satu pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan kena tutup bahu. Bahkan Imam Ahmad mengatakan kalau tak tutup bahu tu tak sah semayam. Kalau kita tengok hadis hari ni di bawah bab idza kana thawb dayiqan, kita akan nampak hujah di pihak orang yang mengatakan bahu itu bukan aurat ataupun bukan sesuatu yang perlu ditutup, dan sah sembahyang walaupun tidak menutup bahu kepada lelaki. Kepada lelaki sah sembahyangnya. Yang ni seseorang itu supaya dalam hadis ni kata kalau kain itu luas, besar, faltahif bihi, dalam hadis yang kita baca tadi, kamu gunakanlah sebagai selimut, kamu berselimutlah dengannya. Tapi kalau kain itu kecil, pendek, fattazir bihi, kamu pakailah sebagai kain pakai. Kain ni orang pakai antara untuk menutup sekurang-kurangnya antara pusat dan lutut lah. Antara pusat dan lutut, itulah kainnya. Sama ada dikilah ke, ataupun kita kata selit, selit di pinggang ni, seperti biasa orang perempuan pakai kan, dia selit, dia tidak kilah kan. Tak apa, ikut mana-mana orang lelaki nak selit gitu pun tak apa juga. Jadi tidak mestilah kilah, ikutlah nak pulah lagu mana pun, asal lekat, dan tidak ternampak bahagian antara pusat dan lutut. Situlah sebenarnya tempat tumpuan aurat. Sama ada aurat, orang panggil aurat ringan ataupun aurat yang berat. Situ, bahagian tu, duduk pada bahagian tu. Artinya dengan menutup bahagian antara pusat dan lutut itu, pada hakikatnya seseorang itu telah menutup kedua-dua macam auratnya, iaitu aurat mukhaffafah dan aurat mughallazah. Kedua-duanya sudah tertutup. Cukup dah lah, boleh dah lah semayang. Tidak payah nak semayang ni. Jangan kita kata tak ada baju tak boleh nak semayang, tak ada jubah tak boleh nak semayang, tak ada serban tak boleh nak semayang, tak ada kain sebar atas bahu ni tak boleh nak semayang. Tak. Semua itu tidak perlu. Yang perlunya kepada lelaki menutup antara pusat dan lutut. Kalau ada kain sekadar tu je, tak apa dah. Selai kain,
Kalau ada seluar ada juga. Kalau ni seluar dia bawah lutut sikit, parah lutut, boleh tak? Lepas tu bahagian atas ni tak pakai lah baju, ataupun pakai kain saja. Jadi supaya cerita pernah beli dulu dah. Lah ni orang jarang dah, tak ada dah. Kampung-kampung ada lah pakai lagu tu. Kalau bandar sikit, tempat ramai sikit, tak ada dah pakai kain saja ni, tak pakai baju, tak ada dah. Sah tua-tua ya kalau ada pun. Tapi boleh buat sembahyang lagu tu. Orang sampai dulu ketika susah dulu kan, memang pakai lagu tu, tak pakai, tak ada baju. Selipar tak pakai, kaki ayam gitu je, pergi mana-mana. Sebab tu ada payah di tangga tu zaman itu. Sebelum naik tu basuh kaki lah dulu, gitulah. Lepas tu lain-lain tak ada, ringkas sangat ketika susah. Dalam keadaan susah setara tu pun, katakanlah seseorang tu kerana susah, tak ada kain kecuali selai saja, boleh dah sembahyang. Kalau dia senang, seperti baru ni kita sudah jumpa ada bab senang pun, sengaja dia nak pakai lagu tu kerana panas ke, ataupun tidaklah sengaja dia nak pakai lagu tu, nak pakai kain saja, sah dah sembahyang tu. Walaupun hak moleknya, hak sunatnya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bila nak sembahyang, ambillah perhiasan kamu. Perhiasan tu hak lebih daripada keperluan lah. Hak lebih daripada keperluan tu kita kata piyah, kita kata sebaik ikutlah. Kita kata kain sebar atas bahu ke, baju ke, ikutlah. Kau kemas, kau molek. Itu kau molek. Semua kata lagu tu kau molek. Tetapi sekadar untuk mengesahkan sembahyang tu, setara tak ada je. Setara tak ada. Lepas tu kain itu baru ni sudah ada bab Imam Bukhari buat dah. Kain tu kalau kita sudah pakai untuk buat tidur, boleh juga pakai untuk buat sembahyang. Sama ada kain selimut, kita kata kain selimut, kita buat selimut dah lah tengah malam, kita nak pakai buat sembahyang pun boleh, asalkan pada kain itu tidak terkena najis. Itu je. Ataupun kain di tubuh kita, kain seluar ke, kita kata yang melepasi lutut sini, kita nak pakai hak tu, tidur kita pakai hak tu, kita masuk jamban kita pakai hak tu juga. Nak buat air kepada lelaki senang kan, buka gitu je, senang. Lepas tu kita tidur pula. Selagi tidak pasti terkena najis, boleh pakai. Tu je, mudah sangat untuk sembahyang ni. Tidak kata jadi susah kena gini-gini, pakaian putih lah, pakaian gini, dah. Orang perempuan pun kalau tak ada kana pun tak apa. Kalau orang perempuan, baju yang ada warna-warna, yang ada bunga-bunga, ada apa, tak apa, asal menutup aurat. Tu asal menutup aurat. Fashion mana, lagu mana, tak apa, asal menutup aurat. Tu je. Mudah, senang. Sebenarnya kalau kita pakai jubah, kita kata, ataupun pakai baju yang labuh lah kalau perempuan. Lepas tu pakai tudung dah kemas dah sampai sini dah, dan pakai stocking pula, tak ada khilaf dah, boleh. Walaupun tidak pakai kana pun. Setengah-setengah orang dia sibuk dengan kana, tak boleh. Nak pergi mana-mana kena bawa kana. Kena bawa kana, tak boleh kalau tidak kana. Itu jadi menyusah. Tak perlu susah. Tak perlu susah. Kalau nak bawa juga boleh. Cuma tak mesti. Tak mesti. Bahkan kalau kita mengikut mazhab Hanafi, mazhab Imam Bukhari, nampak kaki pun tak apa, tak pakai stocking pun tak apa. Nampak kaki pun tak apa. Atas buku lali lah, atas buku lali kain. Lepas tu kalau kira-kiranya kalau kita tunduk tu kan, nampak dari belakang betul, tak apa, itu dimaafkan. Asalkan daripada atas ni tak nampak, daripada kod ni kita tengok tak nampak. Ketika sujud seorang lelaki lah juga, seorang lelaki kan, kalau dia pakai kain, ketika dia sujud tu nampak paha dia, tak apa, tak apa. Orang lelaki ketika dia sujud dia pakai kain. Dengan sebab itu sebenarnya lebih menutup aurat kalau pakai seluar, lebih menutup aurat. Sama ada lelaki dan perempuan, lebih menutup aurat. Sama ada nak naik kenderaan, kalau kita kata naik motor ke apa, lebih baik pakai seluar.